So hari ini kita akan sambung tajuk yang terakhir untuk bidang pembelajaran yang ketiga, iaitu aplikasi tindak balas exothermic dan tindak balas endothermic dalam kehidupan harian. Okey, so kita lihat dahulu kriteria kejayaan. Boleh dengarkan suara cikgu dengan jelas? Takut nanti saya shock sendiri pula bercakap. So pagi ni baru ada berapa orang ni? Okey, ada Chan Shiki, Louis Wewe, Amirul Arif, Danish, Iqbal, Nik Kristina, Najwa, Adriana dan juga Nurul Adriana dan Waikatul. Okey. Haris ada masalah ke? Ada sesiapa yang kontak Haris ke? Haris pula dah. Haris kot dia demam ke? Apa ke? Siapa-siapa tahu tak? Okay, kalau ada yang siapa-siapa tahu nanti boleh inform cikgu Okay, so kriteria kejayaan kita hari ini ada 3, iaitu yang pertama kamu dapat menyatakan, menyatakan 3 daripada 6 contoh aplikasi tindak balas exothermic dan tindak balas endothermic dalam kehidupan harian kita. And then yang kedua kamu dapat menghitung 2 daripada 3 soalan yang berkaitan dengan nilai bahan api. Macam mana kita nak tentukan nilai bahan api. And then yang ketiga kamu dapat menerangkan 2 daripada 4 faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan bahan api. Okey, jom kita tengok buku teks. Okey, so buku teks kamu boleh rujuk muka surat 136. Okey, rujuk buku teks muka surat 136. Okey. So kita tengok dekat sini. Penemuan cara membuat api dianggap salah satu peradaban manusia paling penting. Okey. So kalau dulu-dulu kan, kalau dulu-dulu kita memasak ni, kita gunakan apa? Siapa tahu? Kot-kot lah ada mak-mak dia cerita ke, nenek dia selalu cerita ke. Kalau dulu-dulu kita masak, orang mak-mak dulu masak dia menggunakan apa? Dulu-dulu ada tak tong gas tu, dapur gas tu? Lima beta senyapnya. Arang. Okey, arang. Sebelum arang, kalau orang dulu-dulu duduk kat kampung-kampung tu, dia menggunakan kayu api. Okey, kalau dulu pun camping pun kita guna kayu api. Tapi sekarang dah canggih dah. Sekarang kalau pergi camping, bawa je. Apa nama benda tu? Lilin dengan Allah. Allah, apa benda yang kita pergi camping kita bawa? Aluminium, bukan aluminium macam besi tu. Siapa ingat? Cikgu dah tak ingat dah. Nanti kalau cikgu ingat, cikgu inform. Okey, satu alat tu yang kita masak dekat masa camping, masak Maggi lah, masak apa dalam tu kan. Kalau camping kita letak dalam tu. Masking apa? Tak ingatlah cikgu. Nanti kita recall balik. Okey. Kemudian sekarang kita dah menemui, sekarang kita kebanyakan rumah dah tak guna dah kayu api. Dia menggunakan dapur gas. Okey, sebab dapur gas ni lebih cepat memasak dan kurang pembebasan gas-gas yang mencemarkan alam sekitar. Okey, so tenaga yang dihasilkan melalui pembakaran ni, dia membenarkan manusia untuk mengusir binatang liar, memasak makanan dan juga mengawal sumber cahaya serta kepanasan. Okey, api ni kalau kita pergi camping, kita bawa ubun api sebagai sumber cahaya dan juga sebagai sumber haba untuk kita menyejukkan badan. Okey. So, kita dah belajar tentang tindak balas endothermic dan tindak balas exothermic. Jadi, pengetahuan tentang tindak balas exothermic dan endothermic ini, dia menyebabkan ataupun membolehkan kita, kehidupan manusia ni menjadi lebih selesa. Alright, so lagi satu contoh aplikasi yang telah kita pelajari
dalam tajuk termokimia dulu, masa kita belajar sains tingkatan 3, kita belajar tentang penggunaan pek sejuk dan pek panas. Siapa ingat pek sejuk tu macam mana dan pek panas tu macam mana? Ada tak sesiapa yang ingat? Ke saya kena panggil nama? Pagi-pagi ni. Macam mana pek sejuk dan pek panas tu? Pek sejuk ni kita guna waktu mana? Siapa ingat pek sejuk kita guna waktu mana? Okay, cikgu nak panggil lah nama. Okay, Syiki. Chuan Syiki. Bila kita guna pek sejuk? Siapa tahu? Syiki, kok Syiki tahu bila kita guna pek sejuk? Bila kamu guna cool fever? Pernah tak guna cool fever? Syiki ada jawab ke? Saya tak berapa dengar. Okay, biasanya pek sejuk ni kita guna... Tak pasti, cikgu. Tak pasti. It's okay. No problem. Saya tanya just nak bagi kamu. Pagi-pagi ni fikir sikit kan. Cikgu tahu ni mesti ada yang belum breakfast, ada yang belum mandi. Okay. Alright. So, biasanya pek sejuk ni kita guna untuk apa? Bila kita mengalami, kalau kita hari sukan tu kadang-kadang kita tengah berlari, atlet sukan tu tengah berlari dan dia mengalami kecederaan, and then dia dapati dia punya muscle tu bengkak. Okay, so pek sejuk ni dia akan berfungsi untuk menyerap haba. Okay, dia akan menyerap haba daripada persekitaran. Okay, so kalau kita tengok ada beberapa contoh aplikasi tindak balas exothermic dan tindak balas endothermic. Okay, so first kita lihat dahulu contoh-contoh aplikasi tindak balas exothermic dan tindak balas endothermic. Okay, so the first one is hot can. Okay, ini yang kita dah bincang pada awal tajuk termokimia kita belajar dulu kan. Ingat lagi tak apakah itu hot can? Okay, so hot can ni dia membolehkan makanan atau minuman yang disimpan di dalam hot can ni boleh panas. Okay, boleh menjadi panas tanpa kita panaskan menggunakan microwave ke, perlu kita nak panaskan atas api ke, tak payah. Okay, so kita just kita menggunakan, kita goncang-goncang nanti akan berlaku tindak balas bahan yang berada di dalam hot can. Jadi hot can tersebut dan tindak balas tersebut membebaskan haba dan hot can ni dia ada dua lapisan. Okey, lapisan dalam tu adalah makanan. Jadi makanan tu akan menjadi lapisan luar tu adalah makanan, dan bila lapisan dalam yang mengandungi bahan yang membebaskan haba itu bertindak balas, jadi dia akan bebaskan haba. Jadi lapisan luar yang ada makanan tadi tu akan menjadi panas juga. Alright, so makanan tu akan menjadi panas tanpa perlu kita nak masuk microwave ataupun kita nak reheat, kita nak letak atas api, tak payah. Okay, kita just menggunakan hot can. Okay, yang kedua adalah tindak balas termit. Okay, yang menggunakan ferrum. Okay, biasanya ferrum tindak balas ini kita guna dalam timpalan kereta api, iaitu kita nak memperbaiki landasan kereta api yang mungkin rosak. So kita menggunakan tindak balas termit. Yang ketiga adalah pembakaran bahan api. Ni yang biasa kita gunalah. Okay, pembakaran bahan api membebaskan tenaga haba. Jadi kita boleh menggunakan tenaga haba yang dibebaskan itu untuk memasak. Okay, yang keempat. Pet gel, cool fever. Ni yang cikgu tanya tadi tu. So cool fever ini kita guna untuk meredakan demam. Okay, so macam mana dia berfungsi? So pet gel ni dia mempunyai bahan yang bila dia bertindak balas, dia akan menyerap haba.
Okay, so dia akan menyerap haba daripada badan kita yang demam lah. Sebab badan kita tengah demam ni panas kan kalau kita tengok. So kita kena kurangkan panas dalam badan kita. So kita menggunakan pad gel tu untuk menyerap haba dari badan. Okay, yang kelima adalah minuman sejuk, tin minuman sejuk sendiri, di mana minuman di dalam tin sejuk ini kita boleh kita boleh sejukkan dia tanpa perlu kita simpan dalam peti ais ataupun kita letak ais. Okay. Dan yang keenam, siapa pernah rasa serbat? Tahu tak serbat tu apa? Tahu tak serbat tu apa, kelas? Tak pasti. Okey. So serbat ni adalah sejenis pencuci mulut okey, sejenis pencuci mulut. Kalau kita tengok gambar ni pun kita dah boleh agak dia sebenarnya sejenis aiskrim. Okey. So bila kita rasa macam cuaca panas, makan tu kita rasa sejuk je kan. Sebab aiskrim ni ataupun serbat ni dia akan menyerap haba lah. Okey, dia akan menyerap haba. That's why dia akan menyebabkan lidah kita yang makan aiskrim tu akan berasa sejuk je. So rasa macam cool, senap je kan. Tambah-tambah kalau cuaca tengah panas. Okey, cuba kita tengok cabaran minda. Ni cabaran minda ni. Okey, perpeluhan menyebabkan badan berasa sejuk. Okey, so adakah perpeluhan ini tindak balas endo atau tindak balas exo? Siapa boleh teka ataupun boleh nyatakan perpeluhan ni tindak balas exo ke endo ke? Kamu rasa tindak balas apa? Ada yang nak cuba jawab? Exo. Okey, kenapa exo? Iqbal kata exo, Siti jawab exo. Okey, biasanya kalau kamu berpeluh, pernah tak kamu exercise? Okey, bila kamu exercise memang badan kamu akan rasa panas kan sebab kadar respirasi kita akan semakin meningkat. Dan kita tahu uh, respirasi bila kita menjalankan proses respirasi, kita membebaskan tenaga haba kan? Daripada glukosa dengan oksigen dia akan bebaskan karbon dioksida dan juga tenaga haba. And then bila lepas kita dah semasa kita exercise tu at the same time badan kita akan berpeluh. And then bila kita berhenti exercise kita tengok peluh-peluh kita tu and then badan kita akan rasa sejuk. So kat sini dia katakan perpeluhan menyebabkan badan berasa sejuk, keyword dia. So kalau rasa sejuk yang disebabkan oleh perpeluhan tadi, badan kita ni persekitaran lah. Kita anggap badan kita ni persekitaran, perpeluhan tu adalah proses yang berlaku. Okey, tindak balas yang berlaku. Jadi, kalau badan kita berasa sejuk, maknanya peluh itu dia menyerap haba dari badan kita. Sebab tu badan kita rasa sejuk. Jadi, betul ke perpeluhan tu tindak balas eksotermik? Siapa kata tindak balas eksotermik? Angkat tangan. Alamak, tak ada yang angkat. Siapa kata perpeluhan tindak balas endotermik? Cuba angkat tangan. Okey, Iqbal, Danish angkat tangan. Alright, Haris dan ada lagi 4 orang. Cikgu boleh tengok kat sini. Ramai Amirul Arif, Adriana, Louis Hui. Mungkin yang tak angkat tangan tu dia belum, dia kurang pasti. So, bila badan kita rasa sejuk, so maksudnya peluh itu adalah tindak balas endotermik. Dia akan serap haba yang dihasilkan oleh badan kita masa kita exercise tadi tu. Okay, so peluh itu adalah tindak balas endotermik. Okay, sebab itulah kita akan rasa fresh je lepas kita exercise. Bila semasa kita exercise tu memang badan kita sebenarnya banyak membebaskan tenaga haba. Sebab apa? Sebab kita bila kita exercise badan kita akan
orang kata akan melakukan proses apa cikgu nak cakap ni? Kadar respirasi akan meningkat masa kita proses. Okey? Okey, sekejap kelas. Okey, sorry. Okey. Okey. So fahamkan tentang aplikasi tindak balas exo dan juga aplikasi tindak balas endo. So kalau dalam bahagian ini, kamu kena tahulah apakah bahan kimia yang membebaskan haba ataupun yang boleh menyerap haba. Okey. Untuk bahagian ini, cikgu nak ajak kamu lihat modul. Okey, modul muka surat 181. Okey, tolong tengok modul kamu muka surat 181. Okey, ada soalan objektif. Okey, ada soalan objektif iaitu soalan 42. Okey, jom kita tengok soalan 42. Boleh tak seseorang tolong bacakan soalan? Kita tengok soalan 42 dahulu. Okey, siapa boleh tolong bacakan soalan? Kalau tak ada, nampaknya saya kenalah pilih nama. Ha. Semua Saya. malu ke? Okay, Danish, thank you. Satu bekas plastik yang mengandungi air telah dicampurkan dengan bahan kimia. Hasil tindak balas boleh menyerap haba daripada persekaran. Untuk berikut bahan kimia sesuai digunakan. Okay, so awak rasa bahan kimia mana yang boleh menyerap haba apabila dia bertindak balas dengan air? Kalsium klorida kah? Amonium nitrat kah? Natrium karbonat ke? Magnesium sulfat. Okey, cuba tulis jawapan dekat ruangan komen. Tulis A, B, C atau D. Tulis sekarang cikgu nak check. Okey, Haris jawab B. Yang lain? Lain. Okey, Iqbal jawab B, Dennis jawab B. Orang lain? Cepat orang lain jawab apa? Takkan 3 orang je dalam kelas ni. 3 orang je yang jawab. The rest jawab apa? Okay, yang lain no answer. So, betul. Jawapannya adalah B sebab amonium nitrat. So, kamu boleh tengok nota. Ni muka surat 180 ini. So, kamu boleh tengok aplikasi pack panas dan pack sejuk. So, aplikasi pack panas ini adalah dia menggunakan konsep tindak balas exothermic. Okay, manakala pack sejuk adalah tindak balas endotermic. So please
please kamu highlightkan, okay, kamu highlightkan bahan. Okay, bahan yang boleh menyerap haba dan bahan yang boleh membebaskan haba. Sebab ramai students dia tak hafal bahan yang menyerap haba dan membebaskan haba. So, contoh bahan yang boleh membebaskan haba, okay, untuk exothermic adalah kalsium klorida kontang. Okay, biasanya kalsium ni memang dia membebaskan haba. Okay, so kalsium klorida kontang, magnesium sulfat, kuprum 2 sulfat kontang, kalsium oksida. So kalau kita tengok sebenarnya bahan yang bersifat asid dengan alkali ni dia merupakan bahan yang boleh membebaskan haba ataupun apabila dia tidak balas dengan air, dia akan membebaskan haba dan kita kelaskan dia sebagai tindak balas eksotermik. Manakala tindak balas endotermik iaitu tindak balas yang menyerap haba, okey, iaitu antaranya adalah amonium nitrat. Okey, biasanya garam. Okey, garam ni biasanya dia adalah endotermik. So lagi selain daripada amonium nitrat apa? Amonium klorida. Nampak depan dia tu amonium klorida, kalium nitrat pun adalah garam, natrium thiosulfat juga adalah garam. Garam yang larut dalam air lah. Okay. Alright. Thank you. Bagus. Seterusnya kita tengok soalan 43. Siapa boleh bacakan soalan? Lima beta, come on. Cepat-cepat. Tadi cikgu. Okey, Haris. Ali terselioh kaki ketika bermain bola di sekolah. Ibunya telah menekap pek sejuk pada bahagian yang terselioh. Apakah bahan kimia di dalam pek itu? Okay, what's your answer? Okay, cuba tulis jawapan kamu dekat ruangan komen. Cikgu nak tengok. Pek sejuk. Pek sejuk. So, bahan apa yang digunakan dalam pek sejuk? So, pek sejuk is endothermic. So, tadi cikgu dah sebut bahan yang macam mana untuk exothermic dan bahan yang macam mana untuk endothermic. So, untuk soalan yang kedua, apa jawapan kamu? Tak ada yang menjawab. Okey, Dennis jawab D. L pun jawab D, Wewe jawab D, Waikatul jawab D, Amirul jawab D, Iqbal jawab D. Okey, ada lagi yang nak menjawab? Alright, saya thank you untuk yang respon. Cikgu tahu yang respon tu berada bersama-sama dengan cikgu pagi ni. Okey, jadi betul jawapannya adalah D, amonium nitrat. Okey, seterusnya soalan 45. Dia dah terskip satu soalan modul kita. Tak apa. Sebab soalan 44 tu dia turn back dekat soalan dekat bahagian belakang. Nanti kamu tengok. Okey, so soalan 45. Cikgu lah bacakan soalan. Nanti kamu nyatakan jawapan dekat ruangan komen. Okey? Okey, so dia kata Ahmad melarutkan satu bahan kimia yang dengan air di dalam bekas air. So bekas air menjadi sejuk. Sejuk maksudnya tindak balas apa? Bila sejuk dia adalah tindak balas endotermik. Okay. Alright. So bahan kimia mana yang telah digunakan? Okay. Tulis jawapan kamu dekat ruangan chat. Cikgu nak tunggu jawapan kamu dekat ruangan chat. Okay. Amirul Arif jawab D. Danny jawab D. Waikatul jawab D. Okay, ada lagi tak? Yes, Adriana jawab D. Shiki jawab D. Wewe jawab D. Okay. Alright, so Samai jawab D. Kita semak betul ke D? D adalah amonium klorida. Jadi memang betul lah. Okay. Jadi cikgu kata alkali, macam mana kamu nak tahu exothermic? Exothermic ni biasanya asid dengan alkali. Okay, bahan berasid dan bahan beralkali itu adalah exothermic. Okay, so now jom kita tengok. Okay, kita tengok pula untuk nilai bahan api. Okay.
Okey, jom kita tengok nilai bahan api. Okey, ni buku teks kamu je Cikgu jangan risau. Cikgu memang ambil bahan daripada buku teks je. Okey, so apa nilai bahan api ni? Okey, so bahan api ni kan, okey, bahan api ni dia adalah satu jenis sebatian. Sebatian tu merujuk kepada bahan kimia lah. Okey, yang terbakar dalam udara untuk menghasilkan tenaga haba. Okay, so apa-apa sahaja bahan ataupun sebatian yang terbakar dalam udara untuk menghasilkan haba itu kita panggil dia sebagai bahan api. Alright? So, bahan api ni, setiap bahan api tu, okay, dia mempunyai haba pembakaran yang berlainan. Okay? Okay. So, nilai bahan api tu kita definisikan dia sebagai kuantiti tenaga yang terbebas apabila 1 gram bahan api itu dibakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan. So, ini adalah maksud atau definisi bahan api. Alright? Jangan salah ambil definisi. So, itu adalah maksud atau bukan bahan api, nilai bahan api. Okay, so nilai bahan api ni dia adalah satu istilah, bahan api tu adalah satu istilah. Bahan api tu adalah sebatian ataupun bahan kimia. Nilai bahan api tu adalah kuantiti tenaga yang terbebas apabila 1 gram bahan api itu terbakar dalam oksigen yang berlebihan. So unit bagi bahan api, unit bagi nilai bahan api adalah kilojoule per gram. Okey, kenapa per gram? Sebab dia untuk setiap 1 gram bahan api. Okey, jadi nilai bahan api ni kita boleh kira. Okey, kita boleh kira dengan cara kita ambil haba pembakaran. Okey, haba pembakaran iaitu delta H tu kita bahagikan dengan jisim molar dia. Alright? Okey. Jom kita tengok contoh soalan pengiraan berikut. Okey, so dia kata haba pembakaran oktana. Okey, haba pembakaran kalau kita tulis simbol dia macam ni lah. Delta H sama dengan negatif 5500 kilojoule mol negatif 1. Alright. Okey, so hitungkan nilai bahan api. Soalan suruh kita cari nilai bahan api bagi oktana. Okey. So, macam mana kita nak kira? Apa formula tadi? Okay, so first kita tulis dahulu formula. Okay, iaitu nilai bahan api bersamaan dengan haba pembakaran. Okay, kita bahagi dengan apa? Kita bahagi dengan jisim molar. Okey. So haba pembakaran untuk oktana memang dah ada. 5,500 kilojoule per mol. Negatif tu kena ambil tak cikgu? Okey, negatif ni tak payah. Negatif ni dia menunjukkan tindak balas itu adalah exothermic. So tak payah tulis. Okey, kita hanya tulis nilai sahaja. Okey, jisim molar. Jisim molar ni dah ada ke? Okey, yang ini. Okey, jisim molar dah ada. Okey, jisim molar tak ada kan? So, kita kira dahulu jisim molar. Okey, so yang kedua, kita kira jisim molar. Jisim molar apa? Jisim molar oktana. Iaitu C8H18. Okey, siapa boleh tolong cikgu kira? Macam mana nak kira ni jisim molar oktana ni? Siapa tahu? Ada yang boleh bantu cikgu tunjuk cara pengiraan? Dekat ruangan chat boleh? Kalau tak ada, saya akan panggil nama.
Saya cikgu. Okey, Haris. 12 darab 8 Okey, 12 darab 8. tambah 1 darab 18. 1 darab 18. So total kamu dapat berapa? Tekan kalkulator semua orang. 114. Okey, 114 gram per mol Okay, itu adalah unit untuk jisim molar. Okay, thank you so much Haris. Okay, so dia punya jisim molar oktana ni, okay, ni yang kita kira ni, iaitu 114 gram per mol. Okay, haba pembakaran dah ada 5,500 kilojoule per mol. Jadi, kita masuk balik nilai tersebut daripada rumus. So, nilai bahan api sama dengan 5,500 kilojoule mol negatif 1. Kenapa saya nak tulis juga unit? Sebab saya nak tunjuk macam mana unit tu boleh dipotong. So jisim molar 114 gram mol negatif 1. Jadi dekat sini mol dengan mol dua-dua negatif 1 negatif 1. Jadi kita boleh potong. So dia akan tinggal apa unit dia? kJ per gram. Gram tu kita bawa naik atas dia jadi per gram. Okay? Alright. So sekarang 5,500 bahagi 114. Berapa kamu dapat? Kira sekarang? Berapa kamu dapat? Okey, Danish dah dapat 48.25. Okey, so jom kita semak buku teks. Betul ke tak jawapan kita ni? Okey, so jawapan kita betul 48.2 dalam buku teks dia bagi kat kita nilai bahan api bagi oktana adalah 48.2 tapi daripada pengiraan kita dapat 48.25. Okey, good, bagus. So macam ni kaedah untuk kita kira nilai bahan api. Tak susah pun cikgu rasa, kita just menggunakan rumus. Okey. So daripada pengiraan tadi, so kita dapati setiap bahan api ni dia mempunyai nilai bahan apinya yang tertentu. Okey. So kalau kita tengok tadi oktana, oktana tadi dia adalah berapa tadi? Dah 48.2 kilojoule per gram. So kalau kita tengok, kejap kelas. Okey. Dah. Dengan okey. So nilai oktana ni dia mempunyai nilai bahan api yang lebih tinggi kalau kita tengok daripada metana. Kalau metana dia 27. Okey. Oktana 48.2. Tetapi kita jarang menggunakan oktana. Okey, kita jarang menggunakan oktana sebagai bahan api sebab oktana ni walaupun dia punya nilai bahan api dia tinggi, dia boleh menghasilkan jelaga yang tinggi. Okey, dia boleh menghasilkan jelaga yang tinggi sebab dia punya kandungan karbon yang banyak. Okey. So, kalau kita tengok dekat jadual yang saya paparkan ni, okey kan? So kamu rasa kan bahan api yang mana yang sesuai digunakan untuk memasak? Bahan api mana yang sesuai untuk memasak kamu rasa? Ada tak sesiapa nak respon? Kayu ke, metana ke, arang ke, etanol, petrol. Petrol tak adalah kot orang guna untuk memasak kan. Biasa kita guna sebagai bahan api kenderaan. Kerosin, minyak tanah Kerosin tu minyak tanah, gas asli. Gas asli tu apa? Gas asli yang mana? Gas asli tu adalah gas memasak.
Okay, gas memasak yang dapur gas, tong gas kat rumah kita tu. And then hidrogen. Hidrogen lagi tinggi nilai bahan api dia, 143. Kenapa kita tak ambil hidrogen sebagai gas memasak? Tinggi tu nilai bahan api dia, mesti lagi cepat masak kan? Okay, so dalam kita nak memilih, dalam kita nak memilih bahan api yang digunakan, so kita mesti wajarkanlah pemilihan bahan api kita tu. Okay, so kita ada beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan dalam kita memilih bahan api. Okay, so yang pertama adalah nilai bahan api. So semakin tinggi nilai bahan api tersebut, it's better lah dia membebaskan tenaga haba yang banyak kan. Lagi cepatlah makanan itu ataupun lagi cepat, kalau kita nak masak lagi cepatlah makanan tu masak. Okay, yang kedua adalah kos bahan api. Kita kena ambil kira juga kos bahan api tu murah ke, rendah ke. Alright. Okay, yang ketiga, kesan bahan api terhadap alam sekitar. Okay, kesan bahan api terhadap alam sekitar. Maknanya macam mana? Maksudnya dia membebaskan gas yang mencemarkan alam sekitar tak? Dia bebaskan jelaga tak? Kalau jelaga ni kita tak nak sebab dia ada gas karbon monoksida, yang mana dia boleh menyebabkan masalah pernafasan kepada manusia. Dia boleh membebaskan gas karbon dioksida yang berlebihan, pun tak nak juga, boleh mencemarkan alam sekitar. So itu yang maksud kesan bahan api terhadap alam sekitar. Yang keempat adalah mudah didapati. Mudah didapati dan sumber bahan. So contohnya senang tak kita nak dapatkan bahan api tu? Akan habis tak sumber tersebut? Dia macam tu. Okay, so cikgu nak ajak kamu berbincang sekejap, kamu berfikir sekejap, dengan menggunakan pengetahuan tentang nilai bahan api yang telah kita pelajari, bahan api tadi tu, so cikgu minta kamu tolong pilih satu bahan api yang sesuai digunakan untuk kegiatan harian seperti menggoreng telur atau memasak berteh jagung. Ni contohlah, nak goreng telur, boleh nak masak ikan, boleh nak apa pun semua boleh. Tapi untuk aktiviti harian kita. Okay, so cikgu nak kamu pilih satu bahan api dan wajarkan kenapa kamu pilih bahan api tersebut. Alright, based on nilai bahan api ini. Boleh? Cikgu bagi masa dalam 5 minit. Okey, saya bagi masa dalam 5 minit untuk kamu berfikir. Sementara saya ambil kehadiran.
Okey. Macam baru berapa minit timer cikgu. Dah 4 minit. Lagi 1 minit. Cikgu akan pick Cikgu akan pick randomly untuk membincangkan. Okey, ada ke sesiapa yang nak berkongsi pendapat? Antara bahan api ni, okey. So antara kayu, metana, arang batu, arang, metanol, petrol, kerosin, gas asli, hidrogen. Yang mana yang sesuai kita gunakan untuk memasak? Ada tak? Okey, Najwa. Najwa ada? Najwa ada ke? Ada cikgu. Okey, Najwa boleh buat pemilihan tak? Saya rasa saya tak pasti lah, tapi saya rasa gas asli kot. Okey, so gas asli. Alright, kenapa awak pilih gas asli? Okey, cikgu bulat dekat sini. Betul jawapan dia. Betul lah tu. Memang kita guna gas asli kan? Okay, kita guna gas asli. Tapi kenapa gas asli bukan hidrogen? Okay, kamu pilih gas asli sebab nilai bahan api gas asli ni kalau kita tengok dia lebih tinggi lah daripada kayu, daripada arang kan? So dia sesuai lebih tinggi lah nilai bahan api daripada bahan api yang lain. Yang mana 1 gram gas asli ni dia akan membebaskan tenaga haba sebanyak 50 kilojoule. Okey. Tapi kalau macam tu, hidrogen lagi tinggi. Hidrogen dia membebaskan tenaga haba sebanyak 143 per gram. Lagi tinggi. Tapi kenapa kita tak pilih hidrogen sebagai bahan api untuk memasak? Siapa ada idea? Kita bincang santai-santai. Dan kamu tolong take note sikit kod-kod lah ada soalan yang ditanya dalam exam. Ni boleh jadi soalan kertas 3 pula. Kertas 2 bahagian B kan. So kenapa kita tak menggunakan hidrogen? Boleh tak kita guna hidrogen? Amirul Arif, boleh tak kita gunakan hidrogen? Nanti hangus sebab tinggi sangat. Tak sempat nak masak okay. Kalau kelas Delta dia kata dia takut chicken popcorn pula. Dia takut popcorn tu harga melambung tinggi. Apa maksud dia? Okay, satu sebab gas hidrogen ni dia sangat mahal cost dia tu mahal. Biasanya hidrogen ni kita jadikan bahan api untuk apa? Siapa tahu? Hidrogen bahan api untuk apa kelas? Enjin kereta. Enjin kereta bukan guna petrol ke? Cikgu tak pernah dengar lagi ni enjin kereta guna hidrogen. Belon udara panas. Okey, betul. Belon udara panas ada yang menggunakan gas hidrogen. Tapi actually tak digalakkan kan. Boleh guna tapi
Kalau boleh elak lah. Sebab apa? Sebab gas hidrogen ni dia adalah satu gas yang mudah terbakar. So kalaulah dia membentuk campuran dengan udara, dia akan meletup. Okey, itu yang bahayanya kalau kita menggunakan gas hidrogen dalam belon udara panas. Okey, yes, ada yang menjawab roket. Okey, so sebenarnya hidrogen ni adalah bahan api untuk enjin pembakaran bagi roket. Okey, sebab roket dia akan bertindak balak, dia akan keluar daripada atmosfera. Okay, so dia barangkali nak meletup tu adalah rendah lah. Okay, lagi satu, kenapa kita pilih gas asli? So gas asli ni dia terdiri ataupun dia mengandungi propana dengan butana. Okay, yang mana dia dalam keadaan gas yang kita boleh mampatkan dia di bawah tekanan dan suhu yang tinggi, di bawah tekanan yang tinggi, so that dia akan menjadi cecair dan dia mudah untuk disimpan. Okay, so kita boleh simpan dan kita akan letak di dalam tong gas tu dan mudahlah untuk kita akan angkut dia untuk pengangkutan gas asli ni. Kita mudah nak angkut daripada satu tempat ke satu tempat. Contoh daripada kilang pergi ke kedai, daripada kedai nak masuk ke rumah kita. So dekat rumah pun senang kita nak simpan. Kalau hidrogen tu nak simpan dekat rumah, bahaya pengendalian hidrogen ni adalah sangat sukar sebenarnya. Okay, sebab gas hidrogen ni kita nak mampatkan dia jadi cecair tu adalah menggunakan kos yang tinggi dan sangat susah untuk dilakukan. Okay, dan lagi satu, pembakaran gas asli dalam keadaan yang cukup oksigen. Okay, kalau pengudaraan yang baik, oksigen yang baik, dia tidak menghasilkan jelaga atau asap. Jadi kita katakan dia mesra alam. So dalam pemilihan gas untuk memasak ni ataupun bahan api yang kita nak pilih ni, kita kena ambil kira lah beberapa faktor yang kita dah bincang sebentar tadi. Okay, so now kita dah habis. Okay, kita dah habis bab 3.3, bab 3 iaitu 3.3. So dekat sini ada sedikit latihan pengukuhan. So the first thing cikgu nak kamu buat latihan pengukuhan dalam modul muka surat 181 hingga 183. Soalan 42, 43 dan 45 kita dah bincang. So you have to continue dengan soalan 44 dan soalan 46. Soalan 44 dan soalan 46 ini, if I'm not mistaken, kamu kena buat calculation. Soalan 44 adalah soalan pengiraan, pengiraan nilai bahan api. Manakala soalan 46 itu adalah soalan struktur kertas 2. Okey, cuba jawab. Okey, cuba jawab dan kalau nak saya semak jawapan dan hantar kepada Telegram. Okay, ataupun kamu boleh semak sendiri menggunakan skema modul bab 3 yang saya bagi dalam Telegram, Telegram group tingkatan 5 beta, kimia 5 beta. So untuk yang tak perasan, saya dah create satu group Telegram 5 beta untuk saya sharekan semua bahan-bahan modul latihan-latihan yang cikgu guna dalam kelas tambahan. Alright, dan cikgu juga share link untuk playlist YouTube kita punya rakaman TDPR Google Meet ni so kamu boleh rujuk dekat Telegram tu. Kalau ada nota-nota yang menarik yang cikgu nak kongsi nanti, cikgu akan share dalam group tersebut sebab Telegram dia tak ganggu kita punya storage kan. Okey, lagi satu kita ada latihan pentaksiran PBD. Ini latihan yang kedua iaitu kamu jawab dalam buku tulis uji diri 3.3. Snap gambar macam biasa hantar melalui GC Kimia tingkatan 5. Kimia tingkatan 5. Okay, cikgu belum sempat nak masukkan assignment tu. InsyaAllah hari ni after class cikgu akan masukkan. So cikgu bagi tempoh selama seminggu untuk kamu siapkan. Okay, hantar before hari Jumaat ataupun hari Ahad lah. Okay, hantar semua tugasan before hari Ahad. So kamu adalah masa Sabtu Ahad tu untuk siapkan semua tugasan. Okay kelas, ada soalan tak nak bertanya sebelum cikgu dismiss our class?
Ada tak soalan nak bertanya? Okey, kalau tak ada soalan yang nak ditanyakan, tolong tulis satu dekat ruangan chat. Cikgu nak tengok respon sikit. Okay, for the last time, cikgu nak check kehadiran. So, hari ni kita ada Abdul Haris, Amira Alisha, Chong Shiki, Hokaryi, Khairunisa Najwa, Louis Wewe, Amirul Arif, Danish. Okay, Asfa tak ada Adam, Iqbal, Nik Kristina, Najwa, Nurina, Adaha, Adriana, L, Rosmawati dan Waikatul. Okay, so yang lain tu mungkin dia ada masalah internet ataupun masalah yang tak dapat dielakkan. Jadi cikgu harap dia dapat melihat rakaman PDPR kimia hari ini. Okay, bye semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.